بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gurusi, hormati Tuan Imam, hormati pengusi serta ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ustaz-ustazah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imam al-'alim wa syabun nasha'a fi 'ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun dhatu munsibi wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tanfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallah qaliyan fafadat aynahu. Muttafaqun alaih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terus memberi keizinan kepada kita untuk kita terus berada di dalam bulan Ramadan. Yang disebut Ramadan ini dengan berbagai sifat keistimewaan yang tak asinglah kalau tak sebut pun tidak. Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Alhamdulillah, masa kita masuk bulan Rajab dulu kita dah minta Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka Allah memperkenankan permintaan kita. Allah benarkan kita untuk melangkah masuk dalam bulan Ramadan, bulan pesta ibadat, bulan yang sepatutnya kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala kau sungguh-sungguh. Puluh sungguh-sungguh. Allah taala bagi kita bonus dalam bulan ini. Bonus dalam bulan ini. Kalau beri program tu, puluh tak ada kira. Sampai bonus daripada Allah Subhanahu wa taala ramai lagi. Saya ni dari kampung duduk selama jauh kan. Tuan-tuan, puan, sedang jemaah mungkin kenal Ustaz Syahid. Saya ni abang dia, tapi saya kecil sikit. Kecil sikit lah. Walau bagaimanapun saya lebih handsome sejarah bergaya. Minta maaf banyak lah. Saya cuba sedaya upaya memenuhi permintaan dia, tak sempat nak balik daripada Kuala Lumpur. Saya ni bukanlah orang cerdik, bukan orang pandai, bukan orang alim. Adik-adik tu mengaji lebih pandai pada saya. Cuma saya nak penuhi malam ini surat tazkirah. Mungkin boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah nak. Jadi mudah-mudahan segala amal kita yang kita buat dalam bulan Ramadan ini sungguh kita dapat seperti mana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa pahalanya diganda. Yang kita solat berjamaah
kita solat Isyak secara berjamaah tadi. Yang fardu itu diganda sehingga 70 kali ganda. Kita sembahyang tadi ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala kira siap-siap ada untuk kita 70 kali solat Isyak secara berjamaah, 70 waktu, 70 hari dah. Kita buat selama 70 hari. Hak semalam tadi ya. Kita buat dah 70 kali Isyak secara berjamaah. Bukan senang kita nak boleh buat secara berjamaah konsisten sehingga 70 waktu. Kita azam semua-semua dah. Kadang-kadang miss juga. Kan? Dengan pelbagai masalah yang kita hadapi. Masalah dunia kita macam-macam lah. Tapi dalam bulan puasa ni, dalam bulan Ramadan ini, tadi kita buat dah dapat 70. Sebab tu kita kena puluh kau. InsyaAllah. Di malam ni bukan nak cerita tentang fadilat Ramadan. Sebab saya tengok jadual tu banyak dah. Ataupun sadar tahu. Kita dah sembang pasal Ramadan, masa Ramadan, kita sembang pasal Ramadan, pasal fadilat, pasal kelebihan. Lama-lama sampai habis idea dah nak cerita fadilat Ramadan. Kalau aku cerita saat ni berlaku apa? Cerita dah. Malam pagi cerita dah ni, cerita lagi. Minta maaf kan? Orang kali. Orang kampung belah dalam tu, dia cakap lagu saya lah. Ustaz Zahir tu dia kontrol sikit lah. Jadi AA tu dia macam kelompok. Buat ingat. Kan? Saya orang tadi, saya hentak dia. Faham tak faham? Minta maaf banyak-banyak. Baik. Jadi malam ni saya cuba nak berkongsi. Sebab keadaan kita sekarang ini, kalau kita parti tengok, kita renung tengok keadaan suasana iklim pada hari ini, betul sebiji-sebiji, sebute-sebute. Kata Allah betul kuatnya. Kan? Sebiji-sebiji seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Kita buka kitab hadis akhir zaman. Memang berlaku satu. Marilah ini isu yang sangat serabut dalam kepala otak ni, dalam kepala batu sekarang ni, kan? Yang duk serabut sangat tu, kita duk semak kitab, buka-buka kitab kecil yang kita selalu baca, 40 hadis peristiwa akhir zaman, hadis yang ke-32. Tuan-tuan yang duduk dalam jemaah Islam, buka tengok hadis yang ke-32. Jaga-jaga. Dan dalam tu pula dia kata, antara peristiwa akhir zaman, fitnah ni sangat maju, fitnah ni sangat cepat, sampai tak terbendung. Dulu masa sekolah 80-an, apa benda lah fitnah ni macam mana? Orang kata cepat TV, kan? Berita TV tu tak tahu betul tak betul. Tengok keluar TV, kan? Berita kita tak apa dah keluar TV. Oh betul. Lambat juga TV, lari, kan? Mereka copy paste. Betul tak betul? Wallahualam. Ni kita duduk zaman yang hujung, sangat hujung. Yang bila kita baca kitab tentang akhir zaman, kita rasa terkejut, kita rasa takut. Kesempatan malam ini saya cuba bawa. Apa ada bunyi? Okay. Kita cuba bawa kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Sebuah seseringkas yang mungkin. Bukanlah tak nak tunggu lama-lama no. Okay. 7 golongan daripada seluruh manusia ni, 7 golongan yang Nabi kita Muhammad SAW memberi jaminan bahawa 7 golongan ini dalam suasana yang sangat teruk, suasana yang harum memang biru, memang teruk lah, tak tahu kita dapat apa. Tiba-tiba 7 golongan ini Nabi SAW dah bagi jaminan bahawa dalam keadaan tersebut golongan 7 golongan ini akan terselamat, akan mendapat layanan yang istimewa, akan mendapat layanan VVIP. Tak nama pula dah lah ustaz ni sebut VVIP. Kalau hidup belah kampung lah, kat dalam bandar ni reti sangat dah, kan? Baik, layanan VVIP, layanan yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana? Ketika kita dibangkitkan oleh Allah di mahsyar nanti, dalam suasana yang sangat kelam kabut. Seluruh makhluk, seluruh manusia
dengan busuknya, dengan Allah Akbar, kita baca cerita sangat dahsyat. Tetapi tiba-tiba golongan ini dapat. Macam mana? Layanan istimewa. Sesak ni sesak. Contoh kita duduk dalam bangga roti sangat pasal sesak. Jam. Pasal jam jalan ni. Contohlah contoh. Kita duduk dalam bangga ni, jam jalan. Kita nak bergerak, kita nak pergi balik rumah. Kita nak pergi hospital, kita nak pergi ke mana-mana. Kita dalam kereta. Sesak teruk sangat-sangat. Tiba-tiba ekor rosak. Kita bawa pula anak kecil. Budak ni bopah tak mau betul-betul ni. Tak hati besar kan. Kita mula ni. Kalau orang tadi kan, bopah budak ni aku tak tahu nak buat kena. Aku hapuk lah. Dia sedap orang tadi. Lepas Allah tinggal lagi. Kita dah pakai tapi dia sekabut buah ni. Kan? Dalam-dalam pada tu kita ke depan tak boleh, belakang boleh, kiri tak boleh, kanan tak boleh, ke atas lagi lah tak boleh. Tiba-tiba buat apa tu? Dia suruh kita ke tepi. Kita pun paksa lagi tepi. Tengok siapa dia? Pak teri nak lalu. Megahnya, bestnya. Dia tak payah seluruh pergi ya. Kita mana? Ni anak dah menjerit. Sakit hati ya? Sakit teruk. Dalam keadaan dunia ni kita duduk dalam kenderaan kita duduk tu pun kita rasa lemah teruk. Dia sakit hati. Kan? Mahsyar esok 500,000 tahun kita akan berada di mahsyar. Dalam kitab sebut 500,000 tahun. 500,000 tahun akhirat, bukan dunia. Punya lama kita dah duduk di mahsyar itu. Lebih lama daripada kita hidup hayat kita di dunia. Kita masuk di barzakh lebih lama daripada hayat kita di dunia. Kita akan berada di mahsyar. Ulama menyebut 500,000 tahun. Lamanya masa, panjangnya masa, teruknya. Tiba-tiba 7 golongan ini diberi layanan yang istimewa. Bangun daripada kubur, diberi pakaian, ditunjuk jalan oleh malaikat, dipayungi. Sedangkan matahari 1 mil daripada kepala. Satu batu 1,3 kilometer daripada kepala di mahsyar. Diberi layanan istimewa. Elok. Pergi duduk di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata tidak ada naungan lagi melainkan naungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa pun tak boleh bagi perlindungan dah. Lah ni bahasa teruknya minta kat ketua kampung, minta kat kursi masjid, bahasa teruk sangat, tolonglah aku minta teruk sangat ni. Boleh minta kawan-kawan, hari tu tak boleh minta pada siapa-siapa. Okey, golongan yang pertama. Golongan yang pertama. Kata Nabi SAW, orang yang utama yang akan dapat layanan istimewa di akhirat nanti ialah pemimpin yang adil. Allahu Akbar. Jadi pemimpin cukup istimewa. Nak duduk dan kali. Ada kacau. Tak apa. Sana ada tutup kan. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Pemimpin ni bila kita sebut pemimpin, kepala otak kita nampak ada tahan. Kita nampak ada tahan. Kita lah pemimpin. Kan? Paling-paling kurang kita pimpin diri kita sendiri. Kan? Pemimpin baik dia apa lapisan pun dia dinamakan pemimpin. Pemimpin dalam kampung, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam daerah, pemimpin dalam desa, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam negeri, pemimpin dalam negara dan sebagainya. Orang ni yang jadi pemimpin ini kalau sekiranya dia melaksanakan tugasnya seiring dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala angkat dia jadi pemimpin, maka dia laksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang adil. Selama mana tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bukan orang yang adil. Bila dia adil, dia bangun orang pertama akan dapat layanan istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dewasa ini kita perhati tengok.
Tapi tengok Allah Subhanahu wa taala dah beri banyak peringatan kepada kita. Dalam negara kita ni, khusus dalam negara kita. Bila Allah Taala beri peringatan, isu-isu yang besar, hilang kapal terbang. Kapal terbang kena tembak. Duk tak duduk berlambak di kapal terbang ni pasal apa? Hak kita kena tembak. Kan? Duk tak duduk apa nama? Depas sambung kapal. Unyolah besar. Dia boleh. Kan? Duduk tak duduk. Kita belajar geografi keluar menengah dulu. Kita bukan duduk di jaluran gunung berapi. Kan dekat Poso. Bergegar. Negeri Sabah. Dah gegar lagi susulan. Habis rumah, anak. Bangunan pecah. Gunung. Allahu Akbar. Takut kawan ada sana. Kawan saya 3-4 hari masih duduk di sana. 20 tahun dah mengajar di sana, tak balik sini. Pasal apa tak tahu? Kan? Allahu Akbar. Atau kami takut ini. Dalam keadaan kami sangat tak tahu. Kan? Apa benda tu? Itulah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bala yang Allah Taala bagi pada kita menunjukkan bahawa Allah Taala sebenarnya sayang kepada kita. Khususnya rakyat Malaysia, Allah Taala sayang. Allah Taala sayang sebab ada ramai lagi yang ikhlas melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Taala sayang. Lalu Allah Taala beri peringatan dengan cara yang begitu. Tapi tak mau punya. Allahu Akbar. Pemimpin kita zalim ke tak zalim? Adil ke tak adil? Selama mana tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dinamakan adil. Bila tak adil, tak dapat. Kan? Itu pemimpin yang besar diri kita sendiri terhadap anak-anak kita, terhadap isteri kita, terhadap suami kita. Kan? Adil macam mana kita sebagai ketua keluarga. Saat lagi ni pukul 4 pagi ni, isteri nak bangun masak untuk sahur. Yang suami kan? Anak mampu bila dia cukup sabar kan? Kan? Adil apa kita dalam keluarga? Kan? Jadi peringatan-peringatan sebut kita kena beringat sungguh-sungguh bahawa ini kita duduk di hujung usia dunia. Kita duduk di hujung usia dunia. Marilah kita laksanakan sungguh-sungguh. Nak cerita pasal pemimpin yang adil, banyaklah contoh Rasulullah sendiri, para sahabat dia, Khulafa' ar-Rasyidin, dan lain-lain lagi, banyaklah. Jadi kita nak ringkaskan, kan? Yang kita duk kena selalu, yang lepas duk memang sedap dia. Semalam dia balas pula, naik lagi. Adil ke tu? Adil ke? Adil lah, aku bagi dah 500. Wah, bagi kenapa ambil balik? Buruk siku. Kan? Itulah keadaan kita tadi. Allahu Akbar. Terpaksa kita lalui juga dengan kepayahan itu, dan kita mari sama-sama sedar supaya kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Kita tak duduk dalam golongan itu, mudah-mudahan. Karena sesiapa yang bersama dengan orang, contohnya pemimpin yang zalim ini, siapa yang naikkan dia? Kita yang naikkan dia. Kan? Kalau kita tengok dalam kitab ni, detik-detik cemas di mahsyar. Ada mengaji tu sini. Kita jumpa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Surah Al-Azim. Surah Al-Isra ayat 71. Apa kata Allah? Allah sebut, ingatlah hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imamnya. Kemudian siapa diberikan kitabnya di tangan kanan, maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita dan mereka tidak dikurangkan pahala amalannya yang baik sedikit pun. Baik. Dalam ayat ini, para sahabat tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah terjemah, Rasulullah yang tafsirkan ayat ini. Apa maksud yauma nad'u kullu unasin bi imamihim? Kan?
Ni ayat ni minta maaf banyak-banyak lah. Ayat politik. Kan? Siapa kata agama tak ada politik? Siapa boleh pisah? Ni ayat Quran ni. Kamu akan dibangkitkan nanti di akhirat nanti bersama dengan pemimpin kamu. Siapa pemimpin kita? Kami ni mazhab ahli sunnah wal jamaah. Imam Asy-Syafi'i lah akan pimpin kami. Dah. Nabi sebut bukan begitu. Pemimpin yang duduk di zaman kamu. Kita ni duduk sama Imam Syafi'i ke? Kita bisa tengok ke Imam Syafi'i? Pak Cipi itu kedirian kita bisa tengok lah. Imam Syafi'i kita tak bisa tengok. Kita akan dibangunkan bersama dengan pemimpin yang duduk sama kita, yang kita bisa tengok. Yang kita bisa tengok dia. Kan? Nabi kata pemimpin ini akan dibangunkan. Melalui ayat ni, pemimpin yang kita ikut ni akan dibangunkan bersama dengan kelompok kita ni. Dia tiba-tiba jadi panjang 60 hasta seperti asal rupa Nabi Adam. Kita bersuara lagi. Dia tinggi 60 hasta. Macam rupa asal Nabi Adam. Tinggi tu. Kan? Kita tengok Allahu Akbar. Tengok-tengok tubuh kita dulu. Allah, wajah putih, bersih, solak, elok, handsome. Moleknya, lawanya. Seronoknya tengok. Dan malaikat awak mari letak di atas kepalanya mahkota. Yang berkelak batu permata, intan, waharian. Hebat. Nampak Allah, nampak seronoknya. Berapa nampak elok, nampak berseri, nampak dia ceria sangat ni. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia, ya Allah. Lalu dia mari. Kita kenal dia. Dia mari kat kita. Jangan bimbang. Kamu dulu di dunia bersama aku. Kamu juga di akhirat bersama aku. Kata pemimpin kita. Kita automatik jadi besar. Tinggi sama macam dia. Bersama-sama dengan dia. Tu Nabi sebut. Kalau tuan-tuan ada, buka engkau surat 155 bentar. Kan? Nabi sebut. Dan bagi pemimpin yang zalim, pemimpin yang korupsi, dan pelbagai masalah yang tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata dalam kalangan kita juga dia akan dibangunkan 60 hasta seperti mana rupa dan asal Nabi Adam. Kita kenal dia. Ni dulu. Tapi rupa dia Allahu Akbar, hitam legam. Orang belah saya kata hitam letek. Hitam dorong lagi sedap. Hitam semua, rupa sangat buruk. Tapi kita kenal dia. Ni dulu ni. Dulu kan bibir merah melek lalu ya Allah. Atas kepalanya. Dulu tak apa nak ada rambut. Atas kepalanya. Ni api neraka. Menyala-nyala atas kepala. Allah. Dah tahu dah. Yang kita tengok, kecupuk. Takut kita. Apa dia ni? Aku dulu ikut dia ni. Ya Allah, jangan biar aku jadi macam dia, ya Allah. Ya Allah, takut. Tercukup dah kita. Dia mari kita, apa dunia ikut aku? Apa pun sama dengan aku, jangan takut. Kita jadi macam dia. Muka hitam makcik. Lah ni kita boleh dah putih. Kalau tak putih pun kita boleh pakai putih. Oh, dah putih. Boleh buat. Ya. Akhirat kita cari mana? Nak cari mana? Tak ada. Hanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu tu Allah Taala tak bagi dah. Kalau nak zalim dunia, ikutlah. Kita akan dibangunkan bersama dengan dia. Orang yang baik-baik tadi nanti sakit barulah. Pemimpin dia akan bawa naik satu tingkat sampailah kepada Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, sampailah orang-orang yang ahli ulama sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelompok-kelompok. Jaga-jaga. Baik. Itu golongan yang pertama. InsyaAllah kita duduk di tahap mana? Kalau duduk tahap keluarga, jadilah pemimpin keluarga yang adil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita, dan Nabi telah memberi jaminan kepada pemimpin yang adil akan mendapat layanan yang istimewa di akhirat nanti. Baik. Seterusnya, yang kedua, pemuda yang beriman yang sejak kecil sampai matinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita fikir? Kenapa Nabi sebut, Nabi memberi jaminan kepada pemuda? Pemuda yang
Cerita mana orang muda nak hidup masjid ni kita. Sungguh, tengoklah keadaan kita. Orang muda ni kata, tak tahu deh. Payah nak dekat dengan ni. Hai, kita pandai komen. Kita dulu. Komen kita duduk. Pusing belakang balik. 80-an dulu. 80-an dulu kita duduk mana? Masa kita muda dulu. Masa kita dapat RAS. Duk ulu hijau tu. Dapat RAS. Teting. Ni orang duduk semayang tarawih yang dia teting. Mana? Tu. Duduklah bangun wayang tu lah. Bangun pun hidup was dulu. Mana ada orang muda? Tapi orang muda yang ada di masjid hari ni, syabas. Nabi bagi jaminan ni. Konsisten semua-semua orang muda. Kan? Kami habis lah. Kita habis dah. Saya 40 lebih dah. Kan? Habis dah orang muda. Nanya orang. Tak dapat jaminan dah. Habis dah. Pasal apa? Kita orang muda kita dah habiskan. Kita lama. Kita seronok. Kita sibuk cari dunia. Kita sibuk seronok dengan dunia kita. Habis tak ada jaminan untuk kita. Kita pimpin. Betul tak betul? Wallahualam. Kan? Umur muda kita dah tak ada dah. Tapi kalau orang muda, cerita orang muda seperti Sayyidina Ali. Kan? Seperti apa nama seorang lagi tu? Yang budak kecil umur 10 tahun tu. Yang panah Allah Akbar, lupa. Tadi nak mari teringat cerita orang muda. Kan? Suruh panah. Pakai anak panah apa gitu gini. Suruh sebut masa sebut tu. Aku panah ni dengan nama Tuhan budak ini. Allah Akbar, tak ingat. Pak Ustaz Mustaqim. Tak ingat. Saya tadi tak ingat. Mari tengok. Sebenarnya saya mari tadi ketak perut dah. Kita dah mengajar ke kampung ya. Mari nampak, oi, ramai ni. Mampu ni nak kata apa? Lu terlupa weh. Baik. Jadi, wahai anak-anak muda yang ada, tolonglah konsisten. Jaga ibadat kita ni, jaga ibadat kita. Janganlah kita lama supaya kita dijamin oleh Nabi SAW untuk mendapat perlindungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala selama 500,000 tahun. Nak duduk bawah tu. Kan? Baik. Jadi kita tak ada peluang yang muda. Kita dulu muda buat. Dan ni bertaubat alhamdulillah. Kalau tak taubat lagi tak tahu nak kata lah. Kan? Tapi yang daripada muda okey. Kalau ada lagi yang daripada muda memang daripada konsisten cantik elok alhamdulillah. Mudah-mudahan betul mendapat jaminan daripada Nabi SAW. Seterusnya yang ketiga, kata Nabi, orang yang hatinya tergantung pada masjid. Orang kampung ni kita sebut cara ayat-ayat itu kan yang ingat. Nak buat gimana? Kopek ni waktu hati gantung di masjid. Dia jadi gitu. Kan? Kan tidak. Baik. Orang yang hatinya tergantung pada masjid, maksudnya sangat gemar beribadah di masjid dan selalu memikirkan apa yang terbaik untuk masjid. Hati dia tu duduk berasa nak mari masjid, berasa nak mari buat ibadat, berasa nak mari berjamaah, berasa nak dengar kuliah, berasa nak buat kuliah. Maksudnya buat siapa nak tak buat kuliah, kita pakai buat. Nak ada kuliah, nak buat aktiviti masjid, nak sentiasa penuhi hidup dia dengan ibadah kepada Allah. Kan? Bukan yang tu saja. Aktiviti masjid ni banyak lagi. Contoh tadi, siapa yang buat pengumuman nak buat kutipan untuk fakir miskin. Itu juga masjid, aktiviti masjid. Yang suka yang suka menginfakkan hartanya juga aktiviti masjid. Seperti mana zaman Nabi SAW, ahli sufah yang duduk di kaki lima masjid, termasuk Bilal bin Rabah. Kan? Dia pun menunggu-nunggu orang kaya-kaya mari bagi harta mereka. Mari bagi infak untuk mereka agihkan. Buat di mana? Buat di masjid. Itu sebenarnya aktiviti masjid. Alhamdulillah kita boleh hidupkan sunnah itu. Kan? Satu ni orang susah, satu ni fakir miskin. Jangan jadi pendusta agama. Karena kita baca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Keliling kelang kita ramai orang miskin tapi kita tak peduli. Tapi kita rajin pakai masjid. Rajin masjid tapi orang dusta. Orang bohong
hatinya sentiasa melekat dengan masjid, melekat nak duduk, nak cerita, nak berbicara, nak buat aktiviti. Yang ni mungkin dapat kat kita. Ada peluang. Muda dulu tak ada peluang. Yang ni ada peluang. Bila ada peluang, marilah kita buat sama-sama insya-Allah. Saya pun hari ni dipesan oleh adik Ustaz Zahid. Dia kata, bawalah tu orang-orang sini ni, orang Masjid Lamon, dia kata rajin bagi infak, bagi derma dan sebagainya. Saya pun tak tahu keadaan macam mana. Saya buat tu duduk belakang. Kalau nak bagi, nak membantu, yang pertama kami membantu. Kami ni daripada Khairat Asy-Syabab. Kami telah tubuhkan satu NGO Khairat Asy-Syabab. Bawah tu ada sekolah yang diusahakan oleh Ustaz Syahid. Kan kami menyantuni fakir miskin. Banyaklah gotong royong dan sebagainya. Petang tadi pun bawa anak-anak muda. Alhamdulillah sempat bawa anak-anak muda pergi bagi serawar derian. Serawar derian tu ikan bubur lambu kan, serawar derian. Kalau mau ikut teping rasa-rasa 500 pek memang tak cukup sangat. Selama pun tak cukup. Kan bukan semua orang ada derian. Pakat mari semua tak boleh. Kan kita bagi serawar derian. Hasil daripada mana? Hasil daripada macam ni lah. Siapa yang nak bagi tu, kita laksanakan. Sebab apa? Sebab budak-budak muda, anak-anak muda, bila kita cerita kat depan ni, kita duduk di hujung ni, tolonglah, marilah kita buat amal. Kami nak buat apa Ustaz? Kami dah hati. Kita tunjuk jalan. Bila dah tunjuk jalan, dia seronok. Sentiasa, tak, kita nak buat apa ni? Kan, sebelum puasa dulu dengan banjir, dengan apa gitu gini, kita boleh bawa ramai. Sukarelawan, anak-anak muda daripada Larut sampai Lenggong, 130 orang. Lenggong terkejut. Nak bagi tugas apa ni? Daripada Larut 130 orang kita boleh bawa. Saya ingat, saya balik daripada Kuala Kangsar. Hari tu bawa 80 orang. Mari singgah sini. Bersama dengan Ustaz Ahmad. Dengan seluruh ada itu. Ada siapa tu, minta tolong Ustaz Ahmad bagi kuliah. Dan lagi Ustaz Ahmad bagi kuliah. Kan? Anak-anak muda daripada situ dia seronok. Ustaz kami nak buat. Ustaz kami masuk hari Ramadan, telefon Ustaz nak buat apa? Kami dah tidak buat apa, nak buat kebajikan bulan puasa. Tu cara dia. Bila orang hantar WhatsApp, baik juga depa pakat bagi bubur lambu. Tempat kita ada derian kita bagi derian. Pakat bagi derian. Sapu tak kira. Alhamdulillah. Tu cara dia. Insya-Allah kita pun nak santuni orang susah dan sebagainya. Jadi ada rezeki lebih, marilah kita buat. Saya ada tolong, kalau tak ada ni tolonglah tempat mana-mana yang boleh tunjuk tu untuk saya bawa balik ke sana, bantu sekolah Ustaz Syahid dan fakir miskin di sana lah insya-Allah. Baik. Seterusnya golongan yang keempat secara ringkas, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, keduanya berkumpul dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya nak buat contoh mudah ya. Kita sesama muslim ni ada hak sesama muslim. Baik. Contoh ni, orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Contohnya kita pergi beli barang. Kita penjual, datang pembeli. Ada hak sesama itu. Ada hubungan. Dia mari kenapa? Dia nakkan keperluan dia. Kita berniaga kenapa? Nak bagi keperluan kepada orang yang memerlukan. Jadi dalam perniagaan tu dia mari kerana Allah. Kan? Dia mari bertemu, dia bersahabat dengan kita tu kerana Allah. Dia mari beli tempat kita tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berniagalah ikut syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berniaga dengan jujur, sungguh-sungguh. Maka kita terpisah selepas kita berniaga itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Simpul. Contoh senang. Kan? Bukan macam itulah. Adalah selebihnya tu berhidup dalam jemaah, berusrah dan sebagainya, pergi jumpa kerana Allah, pergi jumpa kerana nak duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya, banyak lagi ya. Tapi kadang-kadang dia terlupa tentang kita bermuamalah itu juga bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Pergilah beli dengan cara yang baik. Nak beli macam mana? Hati ni sak naik. Nak nabuh juga. Naik pula dah. Ni nak ayah ni. Kita kadang-kadang sikit tiga. Nak buat macam mana? Tapi itulah keadaan kita bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Sikit saya tak mau panjang-panjang. Masa pukul 11. Dan seterusnya, seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan
yang mempunyai kedudukan yang baik juga rupawan. Tetapi lelaki itu berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang lelaki. Jangan dabik dada orang lelaki nak. Orang lelaki umur 60 dah, cek oi. Umur 70 dah, cek oi, tak ada apa dah. Oi, jangan kata. Jangan kata. Kan? Mana tu Allah Subhanahu wa taala nak duga kita satu hari. Contoh kita bawa kereta. Bawa kereta tengok Allahu Akbar, tengok bawa kereta nak hujan lah, nak ribut lapar lah, tengok ada seorang perempuan tak ada. Kalau kamu tarik beg pun kalau bupa dah ni. Kita duduk puasa gitu. Bupa ni ya Allah kesiannya. Berhenti dia. Cik, tolong saya ni susah lah ni, tolong hantar saya, tak ada pom tunang saya. Oh, kita kesian, masihlah kan naik. Bila naik cerita rumah dia jauh lagi untuk tolong kita hantar. Ngongeng tu. Sembang rumah lama-lama. Dia nak share, dia goda kita. Ai mampu kan? Bukan senang nak tolak. Kursi belakang tengok cermin belakang. Nilufa. Ai datang nak kata. Ya, kaku ni. Berat. Sebab tu Nabi sebut. Pasal bila kena pada kita diuji sedemikian rupa, sangat susah nak tolak. Tapi yang boleh tolak, yang boleh sebut, inni akhafullah, Allahu Akbar. Karena dia sebut begitu, karena dia tahan begitu, maka Nabi memberi jaminan kepada dia. Jangan kita satu hari, alhamdulillah, lega aku hari ni. Pasal apa? Aku nyari pasal apa? Tadi ada goda aku tepi 5. Dia goda aku lah. Aku minta maaf, inni akhafullah, saya takut Allah, aku lari. Aku lega, mudah-mudahan aku dapat perlindungan Allah di mahsyar. Siapa dia goda? Tu makcik mana duk sembang seorang-seorang. Jam hak tu siapa pun tak mau kan? Hak tu dah kira dah ni hak perempuan yang muda, yang cantik, yang lawa, yang ada kedudukan. Goda kita kalau tak ada ruang dan peluang, kita boleh kata, tapi ada ruang dan peluang, jangan kata kan? Jadi minta tolonglah, minta pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dijauhkan perkara yang sedemikian rupa pada kita. Minta sebab kita takut, tak mampu kita nak tolak. Walau hari-hari kita jejak ke masjid, takut nafsu bergelojak kagina. Nak sebut gina betul? Lebih kurang macam itulah. Tak mampu kita nak tolak, jangan. Kan? Begitu juga sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang perempuan bersama juga. Kan? Makcik ni ketua repot dah, gigi pun nak gugur dah, tak ada gigi gerahan nak ada siapa nak makcik ni. Sedap sebut. Jangan kata makcik, mari duk puji makcik. Makcik ni nampak umur pun makcik. Makcik ni 55 nak masuk 60 dah. Nampak macam 40 makcik ni. Mari saya tengok pula. Yang dia hari-hari dia tengok Hindustan, Syahrukh. Tujhe dekha to ye jana sanam. Dia seronok sangat tu. Mujaran gede. Dia tengok Syahrukh duk menari. Kan? Saya kok Syahrukh. Mari nak upah Syahrukh pula. Mari dia punya mana dia goda dia. Habis. Out. Kan? Pasal apa begitu Nabi sebut? Sebab ada berlaku. Kerana ada berlaku. Kan? Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Ada berlaku. Maka kita jaga-jaga. Jangan sampai tahap tersebut. Jangan siapa pun tak tahu. Kan? Mana tahu dia bawa pergi rumah dia, siapa pun tak tahu. Ya Allah. Takut. Kan? Baik. Dan yang ketujuh, orang yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang bersedekah dan tidak menampakkan atau menunjukkan kepada orang lain sehingga dapat dikatakan bahawa tangan kiri tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Kalau kita berinfak, kita buat amal ibadat yang dulu-dulu yang kita dah bagi, yang kita dah sumbangkan tenaga, wang ringgit kita semua gitu gini, jangan diungkit. Kalau kita ungkit, Allah Ta'ala padam kebajikan kita yang dahulu. Dulu kita buat elok lah. Allah dekat tu, kalau aku tak baca bendera, dia mula ni isu. Kan? Kalau aku tak baca bendera, siapa? Bila ungkit, dulu ikhlas dah.
kerana Allah Subhanahu wa taala nak menegakkan Islam. Dah ikhlas dah lari pergi sebut, maka habis. Hak ikhlas dulu habis. Biarlah yang lepas apa? Selesai masalah tu. Bagi saya fikir dah. Bagi saya fikir dah. Ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nak bagi pun ada lagi yang tak ikhlas. Nak tunjuk kat kawan, nak sembang-sembang dengan kawan. Aku semalam alhamdulillah boleh juga bagi rezeki murah ni. Boleh lah bagi dengan sate. Allah. Kan? Tapi dia tengok dulu Tok Guru bagi cek replika apa semua itu gini. Tunjuk orang buat atas pentas, tunjuk nak pelancaran dana dan sebagainya. Okey? Kita bicara tentang itu, yang Tok Guru buat dan sebagainya tu dia buat dengan niat, duduklah hati dia, niat supaya orang lain menjadi contoh kepada orang lain, silakan. Tak ada masalah. Supaya orang lain menggalakkan orang lain untuk memberi infak, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah apa. Dan satu lagi, seorang lelaki atau seorang perempuan yang bila duduk sendirian mengingati Tuhannya, sehingga boleh melelehkan air matanya. Air matanya keluar kerana mengisafi diri dia, kerana ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang payahlah nak keluar air mata. Kita doa macam biasa, amin. Nak habis dah bulan Ramadan, barakillahu lana fi syahr Ramadan. Tak siapa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita rasa biasa. Cuba kita hayati sungguh-sungguh. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pasal apa bila masuk bulan Ramadan, Nabi ajar kita itu doa bulan Ramadan. Banyakkan doa tersebut. Kenapa? Ya tu, apa maksud dia? Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Segala kesalahan yang pernah aku buat, maafkanlah ya Allah. Pasal apa minta maaf dengan Allah? Betul ke Tuhan? Ada beza antara taubat dan antara mohon ampun dengan maaf. Mohon ampun dengan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada beza. Kan? Selalu-selalu kita dengar mohon ampunlah pada Allah akan dosa kamu. Contoh, kita dah pernah melakukan dosa. Kita dah pernah melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa tu mungkin besar tu, sebesar gunung, sebesar bukit Jamur tu. Dosa kita pernah buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku bertaubat padamu ya Allah. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Dosa-dosa yang pernah kita buat, maka Allah ampunkan habis dosa tersebut. Tiba-tiba kita lalai, selang 5-6 tahun kita lalai, kita melakukan dosa yang sama yang pernah kita mohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lama dah besar bukit Jannah tu, dia mari balik dan tambah lagi satu lagi. Jadi 2 gunung dah dosa kita. Sedangkan kita dah bertaubat, tapi kita buat balik, dia mari balik dosa yang lama. Tapi bonus dalam bulan Ramadan, Nabi kata Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan yang pernah aku buat ya Allah. Kenapa? Karena maaf ni apabila Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahan kita. Kita macam-macam dosa yang pernah kita buat. Kan? Macam-macam dosa, tak kira apa dosa yang pernah kita buat, tiba-tiba masuk bulan Ramadan kita mohon maaf. Nabi yang suruh mohon maaf dalam bulan Ramadan. Maka kita mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita. Bila Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita, bersih sebersih-bersihnya. Bila kita dah dimaafkan, kita keluar Ramadan, itulah yang dipanggil fitrah. Kita keluar dengan dalam keadaan yang fitrah, bersih sebersihnya. Dosa apa tak ada. Kita keluar dengan keadaan fitrah, air fitri. Kan? Tiba-tiba selepas Ramadan, terlalai kita melakukan dosa balik. Yang dulu dah kita minta ampun dan kita mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sama yang pernah kita buat dah dulu, 2 gunung dah dosa kita Allah Taala padam dah. Tiba-tiba kita buat balik. Tapi dengan kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala, 2 gunung dia tak mari. Dia mari satu balik. Dia kira mula balik. Itu beza antara ampun dan maaf. Jadi banyaklah kita maaf. Dan ambillah peluang kita bangun awal dari
anak usaha kita bermawar munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Payah sao nak boleh ni. Cari yang keset-keset yang doa-doa yang orang baca. Yang orang baca kita duduk sama-sama, kita dengar doa tu, kita renung balik diri kita dengar, kita latih diri kita sampai kita boleh meleleh air mata. Kan? Saya satu ketika orang hantar dalam WhatsApp, makhluk yang berdoa kereta. Ni sajak ke apa ni? Kan? Sajak ke apa kita dengar, dia ada apa nama Bluetooth dalam kereta tu kan? Dia boleh dengar terus. Dengar sambil buat tu. Akhirnya seorang ustaz ni, saya tak pasti ustaz dari mana, ada seorang dalam WhatsApp. Dia berdoa rupanya. Dia ungkit balik dosa dia. Ya Allah, anak-anak aku degil. Mungkin kerana aku juga degil, ya Allah. Aku ni kerah hati, ya Allah. Sebab tu anak-anak aku juga kerah hati, ya Allah. Aku tak tahu nak buat macam mana dengan anak-anak ni, ya Allah. Mungkin kerana dosa-dosaku itu, ya Allah. Ya Allah, aku menyesal, ya Allah. Aku nak anak jadi anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah. Dia berdoa dengan doa Melayu. Kita dengar Allah apa. Akhirnya kita tengah bawa mata, boleh leleh air mata. Tu cara kita nak didik hati kita. Cari benda tu, kita duduk sama kita dengar elok. Insya-Allah. Dia sebut pasal ibu bapa kita. Ni kita duduk bulan Ramadan ni, di balik buka puasa akhirnya mak ayah kita tanya balik. Kan? Mudah-mudahan dengan cara tu kita boleh didik diri kita. Kita duduk seorang-seorang, nanti kita ingat pada Allah SWT. Kita menyesali dosa-dosa kita, boleh meleleh air mata. Dengan melelehan air mata itu, Nabi memberi jaminan kepada kita untuk kita selamat di mahsyar nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian pada malam ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi segala salah silap saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.